Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berita gembira yang disampaikan oleh kitab Injil mengenai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Taala telah menyatakan kepada nabi-nabi yang terdahulu mengenai akan kedatangan nabi di akhir zaman ataupun nabi yang penutup segala nabi-nabi yang lain, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedatangan Rasulullah ini sudah ada di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan seumpamanya. Bahkan Nabi Adam AS ketika mana dikeluarkan daripada syurga lalu jatuh di atas muka bumi, dia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalulah Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Adam AS. Maka demikianlah juga kepada nabi-nabi yang lain telah mengetahui bahawa sesungguhnya adanya nabi yang terakhir, yakni namanya Ahmad, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Injil, Nabi Isa alaihissalam telah memberikan berita gembira kepada kaumnya mengenai Al-Furqalid. Maksud Furqalid di situ ialah Muhammad ataupun Ahmad. Jadi Nabi Isa juga ada menceritakan tentang Nabi di akhir zaman ataupun Nabi yang terakhir, yakni Muhammad. Maka perkara ini telah disebut di dalam Al-Quran. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Nabi Isa ibn Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Ta'ala kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, maksudnya kitab Taurat, dan memberi berita gembira seorang Rasul yang akan datang selepas daripada aku, namanya adalah Ahmad, yang dimasukkan Ahmad di situ adalah Muhammad. Maka Nabi Isa telah menyebut sifat-sifat, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, wa idz falaqad ataina, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi kepada orang-orang ahli kitab mengenal ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka itu mengenal nabi akhir zaman, nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Lalu dikatakan bahawa Nabi Isa telah menyebut sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sifat yang disebut itu memanglah ternyata ada pada akhlak Muhammad ibn Abdullah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa kata sifat Nabi Muhammad ini, dia kata dia ini mencela semua manusia disebabkan kesalahan yang dilakukan, dan Nabi Muhammad ini akan mencela orang-orang yang menyembah patung-patung berhala, dan dia mengajar mereka semua kebenaran. Maka Muhammad akan memberitahu adalah penyembahan patung berhala itu adalah sesat, adalah menyimpang jauh daripada kehendak Allah Ta'ala. Bukan saja itu, bahkan Nabi akan mengajak, Muhammad akan mengajak orang agar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Ahmad ini ataupun nama Furqalid ataupun Muhammad ini, dia adalah orang yang bercakap benar. Dan apa-apa yang dilakukan itu benar. Ini kerana apa yang dicakapkan itu bukannya rekaannya sendiri. Nabi tidak akan bercakap mengikut hawa nafsu. Kalau Rasulullah cerita mengenai naik ke langit, maka itu perkara yang benar. Kalau Rasulullah cerita apa yang akan berlaku, akan datang di akhir zaman, itulah perkara yang benar. Dan tidak ada satu percakapan pun, tidak ada satu perkataan pun yang keluar daripada lidah baginda yang mulia itu daripada perkara-perkara yang dusta. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi tidak bercakap mengikut hawa nafsu,
kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menuturkan apa yang dia cakap itu semua yang didengari itu adalah wahyu, dan sifat ini memang disebut di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua nabi cakap ini daripada panduan Allah taala. Sama ada perkara itu yang telah berlaku, nabi boleh cerita perkara-perkara yang telah berlaku. Nabi baca ayat mengenai kisah Nabi Yusuf, Nabi membaca ayat mengenai kisah nabi-nabi yang terdahulu, semuanya benar berlaku, perkara yang telah berlaku. Dan perkara yang akan datang juga Nabi menyatakan semuanya benar. Ketika mana Nabi kata ghulibatir Rum, satu hari bila mana sahaja Allah Ta'ala beri kemenangan kepada kerajaan Rom, maka sebelum itu Rasulullah mengatakan akan dikalahkan Rom. Mereka tidak percaya. Selang beberapa lama Rom pun kalah juga. Ini menunjukkan kenyataan ataupun apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Maka tidak sekali-kali Nabi menyembunyikan apa yang telah diwahyukan kepadanya. Maka kitab Injil telah menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jelas, yakni Injil Barnaba. Kitab ini baru saja ditemui, tetapi ia disembunyikan oleh tangan-tangan yang jahil, kata pengarang kitab kita. Jadi wallahu alam lah kitab Injil yang adakah yang sebenar kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu memang benar-benar ditemui ataupun memang tidak ada langsung, yang ada sekarang ini sudah diselewengkan. Tapi kalaulah kita kata saya tidak percaya kitab Injil, itu tidak boleh, kerana wajib beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Tapi kalau dia kata saya tidak percaya kitab Injil yang ada hari ini, kerana mengikut pandangan saya kitab Injil hari ini telah banyak diselewengkan. Jadi itu tidak mengapa, kerana memang benar kitab Injil sudah banyak diselewengkan. Tapi kalau benar-benar kitab Injil yang diturunkan oleh Allah memang ada menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan diceritakan mengenai sifat-sifatnya. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang dikurniakan kitab, ahli-ahli kitab, mereka itu mengenali Nabi akhir zaman ataupun Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, sebagaimana mereka mengenali anak mereka. Kalau ahli kitab, ya ahli kitab itu yang faham kitab itu sudah kenal Muhammad, apatah lagi yang dapat kitab, yang menerima kitab, Nabi Musa, Nabi Isa, maka dia menceritakan tentang Nabi akhir zaman ataupun Nabi yang penutup, Nabi yang terakhir. Lalu satu ketika Nabi Musa dia ada mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, ada satu umat yang mana umat dia itu apabila sahaja dia buat ibadat maka pahalanya berganda-ganda. Aku mengharapkan umat itu umat aku. Kata Allah Ta'ala, umat itulah umat Muhammad. Aku mendapati ada satu umat yang mana sahaja bila dia niat nak buat satu kebaikan, dia sudah dapat pahala. Dia belum lagi buat, hanya niat saja sudah dapat pahala. Aku mengharapkan itu umat aku. Kata Allah Ta'ala, itu umat Muhammad. Maka Nabi Musa berkata lagi, ya Allah, aku dapat tahu ada satu umat, di mana umat itu bila mana sahaja dia nak buat kejahatan, kemudian dia tidak lagi melakukan kejahatan, lalu dia meninggalkan kejahatan yang dia niat tadi, dia juga dapat pahala. Dan aku dapat tahu ada satu umat, kalau dia nak buat jahat hanya satu saja, buat ibadat dapat 10 dan digandakan. Maka bila mana Nabi Isa bertanya kepada Allah, Allah Ta'ala mengatakan itu umat Muhammad. Akhirnya Nabi Musa kata, kalau macam itu, Nabi Musa bukan Nabi Isa, Nabi Musa kata, kalau macam itu, masukkan aku di kalangan umat Muhammad. Maknanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah. Dengan arti kata, bila saja Muhammad itu dimuliakan oleh Allah, maka umatnya umat yang paling mulia, umat yang terakhir, tetapi umat yang awal masuk dalam syurga, umat yang ada syafaat nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang lain kata umat nafsi-nafsi, diri aku.
Adapun Nabi Muhammad mengatakan ummati ummati, umat aku. Nabi yang lain berlepas diri dah. Aku pun takut kepada Allah kerana hari ini Allah Ta'ala menunjukkan kemukaannya yang tidak pernah Allah Ta'ala tunjuk selama ini. Maka para Nabi yang lain, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, mereka mengatakan diriku. Lupa kepada umat, takut kepada Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW mohon kepada Allah agar dapat memberi syafaat kepada umatnya, yakni kita semua. Moga-moga kita ini termasuk di kalangan orang yang mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Gerakan pemikiran sebelum pengutusan Rasulullah SAW. Baik, sebelum Rasulullah diutuskan, orang-orang ahli kitab sudah bercakap tentang nabi yang akan lahir. Dan mereka akan tunggu nabi yang terakhir ini. Dia panggil khataman nabiyyin. Maknanya penutup segala nabi. Maka bila mana mereka ahli kitab membaca kitab, mereka tahu akan lahir nabi akhir, nabi yang terakhir akan lahir. Dan mereka menunggu-nunggu. Bermakna sebelum diutusnya Rasulullah, sebelum lahirnya Rasulullah, orang sudah menunggu kedatangan seorang nabi ataupun seorang rasul. Maka taufik ini akan memudahkan kepada kita memahami gerakan besar yang dilakukan oleh pendeta ataupun rahib sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rasul. Maknanya orang-orang yang baca kitab, ahli kitab dia panggil. Dia baca kitab mana? Kitab Al-Quran tak turun lagi. Dia baca kitab terdahululah. Maknanya kitab Taurat, kitab Injil yang mereka baca tadi. Maka orang-orang itu terdiri pada orang Yahudi. Orang Yahudi Madinah di antaranya mengharapkan kemenangan berhadapan dengan orang Arab Madinah dengan kedatangan Rasul yang ditunggu-tunggu. Jadi mereka duk tunggu-tunggu Rasul. Jadi sebelum Nabi diutuskan ataupun Muhammad ibnu Abdullah ini diutus menjadi Rasul, di kota Madinah itu orang sudah bercakap mengenai Nabi yang terakhir. Orang sudah bercakap akan datang nanti seorang Rasul datang kampung kita, yakni Madinah lah. Maka orang pun tanya, wahai tuan guru, tuan guru, yakni rahib-rahib mereka, pendeta mereka, dah kalau Nabi akhir zaman datang macam mana? Maka pendeta mengatakan bahawa kalau datang kita berimanlah, kita pakai berimanlah, kita pakai ikut dia. Maka mereka pun tunggu, dah kalau Nabi yang terakhir itu datang macam mana sifat dia? Maka pendeta tadi, rahib tadi, dia tahu Nabi ni sifat macam mana. Bahkan dia boleh tahu cerita bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi bercakap, bagaimana Nabi bergaul. Dia kenal sungguh. Kenal dia tu pada Nabi yang terakhir ini lebih daripada dia kenal anak dia. Betul-betul dia kenal. Maknanya dia boleh cerita satu persatu. Maka orang-orang yakni rahib, pendeta-pendeta Yahudi sudah mengharapkan akan datang Rasul yang terakhir, yang mana Rasul ini akan memberi pertolongan kepada mereka. Lalulah kedatangan Rasul yang ditunggu-tunggu. Asim ibnu Umar ibnu Qatadah menceritakan daripada beberapa orang lelaki di kalangan kaumnya. Mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kami kepada Islam. Dia cerita masa dia jahiliah dulu. Dia kata Rasulullah ini menyeru kami kepada Islam dan membawa rahmat kepada kami. Sebelum ini kami telah mendengarnya daripada para pendeta Yahudi. Masa ketika itu, sebelum Muhammad diutuskan ataupun dilantik menjadi Rasul, orang-orang Yahudi ini sudah bercakap di kota Madinah, akan datang seorang Nabi, seorang Rasul, sifatnya macam ni. Maka orang Madinah sudah tahu, kalau datang seorang yang mengaku dia ini Rasul, tengok sifat dia macam mana, tengok macam mana dia bercakap. Maka orang-orang Madinah yang belajar dengan pendeta sudah tahu sifat-sifat Muhammad. Orang Kelantan kata dah geger dah. Maknanya dah heboh dah di kota ni, di kota Madinah ni mengenai Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir. Lalu dikatakan bahawa sebelum ini kami telah mendengarnya daripada para pendeta Yahudi. Kami adalah orang-orang musyrikin dan penyembah berhala.
mereka ni dia cerita dulu sebelum dia kenal Rasulullah. Dan dia kata, dan mereka adalah ahli kitab, tidak beriman kepada Allah Ta'ala yang terdiri pada ahli kitab. Mereka mempunyai ilmu yang kami tidak mengetahui. Ada ilmu, ahli kitab ini ada ilmu, maknanya dia tahu, dia kenal seorang Rasul yang datang itu. Pemusuhan sentiasa berlaku di antara kami dengan mereka. Jadi kadang-kadang penyembah berhala ini ada di kalangan penyembah berhala, ada yang musyrik, tidak ada pegangan, tidak ada agama, ada yang pendeta, yang mereka ini membaca kitab-kitab. Maka yang sembah-sembah berhala, yang tak ada agama, tidak ada agama, yang duk pegang dengan kitab, pegang dengan kitab. Ketiga-tiga golongan ini bermusuhan di antara satu sama lain. Tetapi di antara penyembah berhala ataupun yang musyrik, yang tidak ada keimanan, dan yang satu lagi pendeta yang pandai membaca kitab, yang bijaknya yang pandai baca kitab lah, yang sudah bercakap dah adanya Rasul akan datang ke kota Madinah. Apabila kami berjaya melakukan sesuatu yang mereka tidak suka, mereka akan berkata, sekarang sudah hampir masanya seorang Nabi akan diutuskan. Kami akan bersamanya untuk memerangi dan membunuh kamu sebagaimana kaum Ad dan Iram dibunuh. Maka masing-masing mendakwa. Bila mereka itu bermusuhan, bila mana mereka bergaduh saja, berbalah saja, mereka kata nanti Rasul akan datang, Rasul ini akan bersama dengan kami dan kami akan memerangi kamu. Maka demikianlah mereka mendakwa bahawa akan datang Rasul nanti. Siapa? Pendeta-pendeta. Dia tahu dah akan datang Nabi, dan dia kata kalau Muhammad datang, dia tak sebut Muhammad lah, kalau datang seorang Rasul, seorang lelaki yang mendakwa dia Rasul, kami akan bersama dengannya. Dan kenapa? Dia tahu dah dalam kitab tu ada cerita dah, nanti Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada Rasul tadi. Lalu dikatakan bahawa kami acap kali mendengarnya daripada mereka apabila Allah Ta'ala mengutuskan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu menyahut seruannya ketika baginda menyeru kami. Kami menyahut seruannya ketika baginda menyeru kami kepada Allah. Kami mengetahui ancaman yang dilakukan terhadap kami sebelum ini. Dengan itu kami segera menyahut seruannya dan beriman, sedangkan mereka ahli kitab mengkufuri baginda. Siapa yang buat ugut-ugut itu? Ahli kitab lah. Dia kata begini, dia baca kitab. Bila dia baca kitab, dia tahu akan ada nabi akhir nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir ini. Lalulah dia kata, kalau dia balah, dia bergaduh saja dengan set-set penyembah patung berhala, sama-sama tak beriman belaka, dia bergaduh saja. Lalu dia kata, kami ahli kitab, kami tahu akan ada Rasul yang terakhir, dan nanti kalau dia datang kami akan beriman, dan Rasul ini akan mendapat pertolongan Allah, dan kami akan mengajak Rasul ini yang akan dibantu, yang Allah Ta'ala membantu dia, akan membunuh kamu. Jadi orang-orang ni jadi takut. Bila jadi takut, dia dapat ancaman. Bila sampai Nabi yang terakhir, yakni Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beri ancaman itulah yang tak beriman. Yang takut daripada ancaman itu beriman. Oh, ini Rasul sudah datang. Maka bila Rasul datang, dia beriman. Kerana apa? Kerana orang-orang ahli kitab sudah beri amaran kepada dia. Nanti kalau Nabi ataupun Rasul datang, kami akan bersama dengan dia, kami akan memerangi kamu. Jadi sebelum apa-apa yang kena ancaman tadi waktu beriman, yang mengancam tadi itu yang tak beriman, terbalik ikut. Jadi terbalik. Dan dikatakan bahawa mereka itu orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi Madinah dan orang-orang Madinah memang menunggu. Ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini, dia ini kerjanya menyembah api. Di antara tugas dia kena nyala api, jangan beri padam. Supaya orang lain boleh sembah api. Akhirnya dia mendengar satu kisah. Maknanya sebelum daripada itu, dia ni mencari-cari agama. Lalulah dia dengar kamu pergi ke satu tempat tu. Maka satu hari dia nak menjalankan tugas. Tugas dia ini nyalakan api, dia nak suruh orang lain sembah.
Jadi bila dia nak pergi jalankan tugas, tiba-tiba dia singgah satu tempat. Bila dia singgah satu tempat, dia dengar ada satu ajaran, satu agama yang lain. Maknanya ada orang yang membawa agama selain daripada menyembah api ini. Dia pun tertarik. Akhirnya diketahui oleh ayahnya. Ayah dia pemarah. Ayah dia kurung dia. Akhirnya dia berjaya lari. Lari tinggallah duduk dengan padri tadi. Bila duduk dengan padri tadi, akhirnya padri tadi duduk, dia pun berkhidmat dengan padri tadi. Dia tengok padri tadi ada buat penyelewengan. Apa dia penyelewengan? Dia suruh orang-orang lain beri infak mah harta benda, lepas tu bahang ke dia. Maknanya dia pun tak jadi ni. Bila tak jadi, akhirnya dia pun lari. Pergi kepada padri yang lain. Bila pergi kepada padri yang lain pun begitu juga. Buat kejahatan lagi, tak molek lagi. Akhir sekali dia pergi ke padri yang lain. Bila padri yang lain, pergi padri yang ketiga pula. Padri yang ketiga ni baik, tolong orang, tolong. Akhir sekali pendek umur pula. Maknanya akhirnya bila sampai padri yang ketiga ni sakit ni, dia kata ginilah, kamu tunggulah, nanti akan ada seorang rasul yang terakhir. Kamu tunggu dia. Maka disebutlah di antara ciri-ciri dia, macam mana sifat-sifat dia disebut. Sehinggalah Salman Al-Farisi akhirnya mencari-cari, dan dikatakan bahawa dia ini menjadi hamba. Maknanya lalulah satu hari dengar berita Muhammad akhir zaman ini, atau Muhammad Nabi yang terakhir ini datang ke kota Madinah. Maka dia cepat-cepat pergi. Bila cepat-cepat pergi, ada dah cara dia. Di antaranya Muhammad ini dia tidak menerima sedekah. Itu yang pertama. Maka dia ini kerja dengan tuan dia banyak pokok kurma. Satu hari bila dia naik panjat pokok kurma, lalulah orang pun beritahu pada tuan dia duduk bawah pokok, dia duduk atas pokok. Dia kata orang daripada Mekah datang yang mengaku dia Rasul itu. Datang dah kampung kita Madinah. Dia dengar duduk atas pokok, dia terkejut. Dia pun nak turun, tuan dia marah, naik mula je. Tuan dia suruh naik. Akhir sekali tuan dia ni, dia berkhidmat dengan tuan dia ini, tuan dia selalu bagi kurma. Lepas daripada bekerja bagi kurma, maka dia simpan kurma tadi. Lepas tu dia cari peluang, masa-masa dok kerja sikit, dia pun carilah Muhammad tadi. Dia pun pergi. Bila dia pergi saja, dia tengok, dia pergi saja, dia pun bawalah hadiah. Bawalah kurma tadi. Dia kata, "Hai Muhammad, aku nak bagi kamu sedekah ni. Aku nak bagi kamu sedekah." Maka Muhammad tidak terima. Tidak menerima. Oh, dia kata betul lah. Itu tanda yang pertama. Esokan dia pergi pula. Katanya Muhammad ambil sedekah tadi, tapi Rasulullah tak makan, bagi pada orang fakir. Dia kata ni betul, dia memang tak makan sedekah. Esokan dia ambil lagi buah kurma, dia bawa lagi. Bila dia bawa lagi, ya Muhammad, ini aku nak bagi hadiah kamu. Rasulullah pun ambil. Bila Rasulullah ambil, ajak makan sekali dengan sahabat. Oh betul, tanda kedua. Maknanya sedekah tak terima, hadiah terima kedua. Akhirnya nak cari tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga, di antara belikat Rasulullah ni ada khataman nubuwah. Maka dia suruh unjuk-unjuk kepala, nak tengok, takut-takut belakang ni ada tanda. Akhirnya Rasulullah buat jatuh sikit pakaian dia, nampak betul khataman nubuwah ni. Akhirnya Salman Al-Farisi ni beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa orang-orang ahli kitab ini, mereka memang kenal sungguh Nabi. Bila mana Muhammad ini datang ke kota Madinah, maka pendeta pun jadi gusar, jadi rasa gelisah. Sebab apa? Sebab ahli-ahli kitab yang terdiri daripada Ka'ab bin Ashraf di antaranya, Ibnu Hayyaban dan beberapa orang lagi, mereka itu bila mana nak belajar kitab, mereka akan dapat habuan, dapat hadiah banyak-banyak. Kemudian mereka ini mempunyai anak murid yang ramai.
Masing-masing ada anak murid, dan siapa yang ramai anak murid, maka ramai banyaklah hadiah dia dapat. Dan dalam waktu yang sama pula, Muhammad ini bukan daripada orang Yahudi. Bukan daripada orang Yahudi yang disangka Nabi terakhir mesti orang Yahudi. Maka bila saja Muhammad ibn Abdullah Rasulullah datang ke kota Madinah, pendeta-pendeta ahli kitab tahu dah memang nilah Nabi yang terakhir. Dah nak buat macam mana ni? Setengahnya mereka bertanya, mereka menafikan, itu bukan, kita tunggu orang lain, bukan orang tu. Ada yang mengatakan kepada anak muridnya, mu nak beriman, aku tambuh. Ada yang terus mendustai, itu bukan, macam-macam kata. Begitulah keadaannya. Dan akhirnya ahli-ahli kitab yang sepatutnya yang sudah faham, mereka bersama di antara mereka tu memang kenal. Di antara ahli kitab tahu memang dah hak ni lah yang datang. Tetapi oleh kerana dia bimbang. Bimbang apa? Yang pertama, bimbang hadiah tak dapat. Nanti kalau orang belajar dengan Muhammad, tak ada lah hadiah kita. Yang kedua, bimbang takut tak ada pengaruh. Jadi bila orang ikut Muhammad, tak ikutlah kita. Akhir sekali mereka pun maknanya menafikan, menolak. Maka orang-orang Yahudi berkata kepada mereka, kami bersamanya akan memerangi dan membunuh kamu sebagaimana kaum Ad dan Iram dibunuh. Kata-kata ini diluahkan disebabkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam kitab-kitab mereka, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan orang-orang musyrikin hingga kepada akar umbinya dengan menggunakan kekuatan ketenteraan. Inilah dia orang Yahudi, dia takut-takutkan orang. Dia kata kalaulah datang Rasul yang terakhir, Rasul ini akan memerangi orang yang tak ikut dia. Dengan kekuatan tentera dia akan perang habis kena bunuh. Nanti kalau Rasul yang terakhir datang, kami akan bersama dengan dia. Kami akan bersama dengan dia dan kami akan memerangi kamu. Kata pok-pok pendeta ini kepada orang-orang musyrikin. Ataupun orang-orang yang menyembah api dan sebagainya. Akhirnya orang yang kena ugut ni rasa takut. Bila rasa takut, dia pun bercadang, kalaulah Rasul tadi yang terakhir datang, kalau macam tu kita kena beriman lah. Kalau kita tak beriman, dia duduk dengan pok-pok ni, dia memerangi kita. Jadi nak selamat kena beriman. Maka dia ancam buat takut-takut macam tu. Rupa-rupanya orang yang mengancam orang lain tadi, orang yang takut-takutkan orang, dia yang tidak beriman. Yang kena takut itu beriman. Kerana apa? Kerana dia bimbang dia akan diperangi. Maka mereka tidak menyangka bahawa perasaan dengki dan kejahatan yang ada dalam hati-hati mereka akan menjadikan mereka bertindak menolak agama yang benar. Dengan itu mereka layak untuk menerima azab di dunia dan juga di akhirat. Akhirnya pendeta itu yang dengki pada Nabi. Dia dengki kepada Nabi, dia dengki kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana bila mana Muhammad ini datang ke kota Madinah, maka orang sambut dia. Bukan saja sambut dia, orang pun ikut dia. Bukan saja ikut dia saja, bahkan Muhammad telah berjaya menyatukan orang-orang yang berperang berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, yang bermusuh-musuhan jadi berdamai. Dan juga dikatakan bahawa menjadi pengikut Muhammad semakin ramai. Dan sikit sahaja ahli-ahli kitab yang beriman, kebanyakan mereka itu tidak beriman kepada Allah. Umayyah ibnu Abu Sil, seorang Arab beragama Nasrani, sering menyebut, aku mendapati sifat Nabi yang akan diutuskan ke negara kita di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dia kata aku dapat tahu memang ada Nabi itu. Tahu mana? Bila aku baca kitab-kitab. Dalam kitab yang terdahulu ada cerita mengenai seorang Rasul ataupun seorang Nabi. Kenal sungguh dia. Lebih kenal pada kita kalau kita tak belajar mengenai Rasulullah. Kalau kita tidak tahu mengenai Rasulullah, malu ke orang-orang ahli kitab, mereka kenal sungguh mengenai Rasulullah. Maka Salman Al-Farisi menceritakan berkenaan dirinya bahawa beliau menemani pendeta Nasrani untuk beberapa waktu. Pendeta tersebut berkata, hai Salman,
sesungguhnya Allah Ta'ala mengutuskan seorang Rasul yang bernama Ahmad. Dia akan keluar melalui bukit-bukit Tihamah. Tanda-tandanya ialah dia memakan harta yang dihadiahkan kepadanya, tetapi tidak makan harta sedekah. Peristiwa ini adalah di antara sebab yang membawa keislamannya. Ini yang saya cerita tadi. Katanya Salman Al-Farisi ini, sehingga kan dia itu benar-benar mencari. Bila dia mencari, kata seorang pendeta, masa tu pendeta tu nak dalam hampir-hampir nak wafat dah. Lalu dia kata, kalau kamu wafat nanti aku nak duduk dengan siapa pula? Aku nak cari padri mana pula? Orang tu kata, mengosah cari padri. Salman Al-Farisi ni pun tahu banyak padri-padri ni hak baik kali. Hak lain ngarut belaka. Maknanya hak lain tu tak benar belaka. Akhirnya orang tu kata begini, kamu tak payah cari yang lain, kamu tunggulah. Kaya ada, tak lama nanti akan ada seorang Rasul, dia akan datang ke kampung kita, ke kota Madinah ini. Kalau kamu jumpa dia, kamu berimanlah. Salman pun bertanya, dah kalau macam mana nak kenal dia? Maka pendeta tadi beritahu, nak tahu nanti kalau nak kenal dia, dia ini menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Kebetulan pula Salman Al-Farisi ini dia bekerja ambil buah kurma, maka tuan dia bagi buah kurma. Bila bagi buah kurma dia simpan lalu dia beri kepada Muhammad bin Abdullah. Bila beri kepada Rasulullah yang pertama sedekah tidak diterimanya. Dia tengok menanya, masa dia bagi pada tu, masa dia datang tu, Rasulullah tengah sibuk duk layan sahabat Nabi. Maka dia duk tunggu lama, tengok-tengok sampai satu ketika Rasulullah ni orang yang sangat mesra. Dia tengok Salman, dia pun panggil. Salman pun datang. Bila ada peluang bercakap dengan Rasulullah, dia kata, ya Muhammad, saya nak bagi sedekah pada kamu. Bila sedekah saja, dikatakan Rasulullah ambil. Tapi Rasulullah bagi pada sahabat yang lain, dia tengok dengan mata kepala dia. Sadak satu biji buah kurma pun Nabi makan. Tak ada makan pun, dia tengok betul-betul. Dia pun balik, dia fikir memang betul dah ni. Besok kan dia pun bawa lagi buah, dia pun beri pada Rasulullah. Rasulullah ajak sahabat makan, dan dia tengok sendiri Rasulullah mau makan, sahabat Nabi pun makan. Oh, dia kata memang betul, dia makan hadiah, dia tidak makan sedekah. Lalulah dia pun mulalah ingin beriman dan beriman kepada Allah Ta'ala. Apabila Rasulullah SAW menghantar suratnya kepada raja di muka bumi, tidak ada seorang pun yang menghina surat baginda kecuali Kisra, raja Parsi. Ini kerana dia tidak mempunyai pengetahuan mengenai apa yang disebutkan oleh kitab-kitab terdahulu. Manakala semua raja-raja yang beragama Nasrani seperti Najasyi, raja Habsyah, Muqawqis, raja Mesir dan Kaisar, raja Rom, mereka semua memuliakan utusan Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang beriman seperti raja Najasyi, ada yang menolak dengan baik dan hampir-hampir memeluk Islam, kalaulah tidak disebabkan ingin menjaga kursi pemerintahan seperti Kaisar, dan ada yang menghantar hadiah seperti Muqawqis. Ini nak beritahu, di antaranya Nabi berdakwah kepada raja-raja. Ketika sahabat berhijrah ke Habsyah, lalulah ketika itu para sahabat ini ditekan. Satu peristiwa yang mana para sahabat tidak dah payah nak dapat makanan, duduk dalam keadaan susah. Lalulah ada sahabat yang minta izin agar pergi keluar daripada kota Mekah. Bila pergi keluar daripada kota Mekah, akhirnya pergi ke Habsyah, jumpa dengan Raja Najasyi. Bila mana orang musyrikin Mekah, ni Mekah ni, kita di Mekah, orang musyrikin Mekah dapat tahu Muhammad ada hantar sahabatnya ke Habsyah, lalulah Abu Jahal pun hantar juga utusan. Hantar utusan pergi jumpa Raja Habsyah. Maka oleh kerana sahabat Rasulullah sampai dahulu, maka Raja Najasyi ini menyambut sahabat Nabi. Bila sambut sahabat Nabi, akhirnya sahabat Nabi ditempatkan dalam keadaan yang baik.
disambut dengan sambutan yang baik. Maka datang utusan Abu Jahal. Tapi utusan Abu Jahal ini dia bawa hadiah banyak. Bila bawa hadiah banyak, sebelum sampai kepada raja besar itu, Raja Najasyi, dia bagi hadiah kepada menteri-menteri. Dia beri rasuah dulu. Rasuah ni pada zaman Raja Najasyi lagi. Maka utusan Abu Jahal ini bagi kepada menteri-menteri ataupun bagi kepada orang-orang yang dekat dengan Raja Najasyi. Dia kata, nanti permintaan aku kepada Raja Najasyi mu kena sokong sebab aku beri hadiah padamu. Banyak mana hadiah tak tahu, tapi disebut dalam kitab Sirah Ibn Hisham, dia bawa dia punya hadiah sehingga dibagi belaka orang-orang yang dekat dengan raja. Itu pun ada hadiah lagi yang khusus untuk Raja Najasyi. Ada hadiah khusus. Lalu selepas daripada dia beri tadi, barulah dia beri pada Raja Najasyi tadi. Bawa hadiah. Dia kata kami ni daripada Mekah. Daripada Mekah. Dan kami datang ni nak beri hadiah kepada tuanku Raja Najasyi. Bila bagi? Jadi bila bagi saja, raja tadi terima, suka hati orang bagi hadiah. Lepas daripada tu dia pun mulalah. Dia kata, dia pun, wahai Raja Najasyi, saya nak tanya sikit. Ada tak orang kampung saya mari sini? Ada tak orang kampung saya mari sini? Lalulah dia bertanya, ada tak orang Mekah datang ke sini? Raja tadi kata ada. Ia adalah tetamu saya. Gini saya nak beritahu. Saya nak meminta satu permintaan. Saya nak minta satu permintaan. Boleh tak kalau tuanku serahkan orang kampung saya tu kepada saya? Serah kepada saya. Menteri-menteri dapat rasuah hadiah tadi, moleklah kami sokong. Maka ketika itu usuk itu disokong oleh maknanya orang-orang yang dekat dengan Raja Najasyi tadi disokong. Tetapi raja tadi dengar dalam keadaan macam itu, raja pun panggillah sahabat Nabi tadi. Panggil sahabat Nabi. Bila panggil sahabat Nabi, raja pun tanya kepada sahabat Nabi. Bila ditanya pada sahabat Nabi, tiba-tiba cerita pun habis. Wallahu a'lam. Tersambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma rizna ilman nafi'an wa dzukna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.